بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Apa khabar para penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia hidayah izin daripada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita dapat sama-sama dibangkitkan pada hari ini. Alhamdulillah, dan terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini tajuk yang kita bawakan cukup menarik untuk kita diskusikan, iaitu takwa di mana-mana bagi edisi Ahad 11 April 2021 bersamaan dengan 28 Syaban 1442 Hijri. Alhamdulillah, kita bawakan bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Khair hal Anas? Amin, alhamdulillah. Dan terima kasih juga yang berbahagia Ustaz atas kesudian untuk sama-sama kita pada pagi ini. Kurang lebih kita akan berbicara 2 jam dalam samudera ilmu yang pastinya banyak soalan-soalan yang akan kita raikan daripada sahabat penonton kita. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi 03 77261603 atau paling mudah terus tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz bersiaran serentak juga menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan baiklah Ustaz dan juga sidang penonton, kita masih lagi berjuang dengan pandemik COVID-19, dan untuk itu kita saksikan terlebih dahulu statistik terkini kes yang melanda negara kita. Baik. Jumlah kes baharu sebanyak 1,510 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 359,117 kes. Manakala kes sembuh baharu sebanyak 1,248 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan sebanyak 342,737, dan kes kematian baharu sebanyak 8 kes dicatatkan, menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan 1,321 kes. Saudara sidang penonton, mari kita terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali wabak pandemik COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kita kembali menjalani norma yang biasa dan bebas daripada belenggu dosa. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita yang bagi Ustaz bakal memasuki Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam beberapa hari sahaja lagi, dan semestinya kita bawakan topik takwa di mana-mana. Jadi untuk permulaan topik pada pagi ini saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghadil basari wa hifdzil lisan wa qira'atil Qur'an ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan. Allahumma rzuqna lailatul qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukran jazilan Al-Fadil Ustaz Anas dan penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang takwa ini Anas, memang sangat tepat sekali tajuk tadi, di mana-mana. Malah bila-bila pun, setiap hari, setiap ketika. Sebab takwa ini suatu yang sangat penting.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap tahun. Di dalam khutbah Jumaat pasti baginda akan sebutkan ittaqullah. Malah dalam fiqh kalau tidak disebut tentang takwa dalam khutbah itu, batal khutbah itu. Allah. Itu menunjukkan peri pentingnya takwa. Malah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan bijaksana menyuruh. Dia berbeza. Kalau ditausif ataupun diikhbar, dibagi tahu, itu suatu yang penting. Tetapi kalau disuruh dan diperintah, malah diwasiatkan, itu lebih penting. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui menyuruh. Bahasa kita bukan mengikhbarkan, mentawsifkan, menyifatkan, tidak, tapi menyuruh. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Malah menjadi wasiat, Allah wasiatkan kepada al-awwalin wal-akhirin, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sesungguhnya kami telah wasiatkan, pesankan kepada orang yang telah diturunkan kitab padanya sebelum kamu dan untuk kamu an ittaqullah, untuk beriman untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, malah tajuk yang pertama sekali yang beliau letak di dalam kitab yang sangat barakah ini tentang at-taqwa. Dia seolah-olah at-taqwa ini adalah suatu jalan untuk terkumpul padanya al-khairat, kebaikan-kebaikan al-ajilah wal-ajilah yang akan datang, yang datang dengan cepat dengan yang akan datang, terkumpul padanya Anas. Dan ia seperti sabil, jalan untuk mendapat khairat, dan sebagai perisai untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itu takwa itu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu ditanya apa itu takwa, beliau menjawab dalam ungkapan yang sangat lengkap. Beliau menyebutkan al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia. Wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang diperintahkan, bermaksud dalam Al-Quran itu diamalkan. Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap siaga dengan hari yang nanti kita akan tinggalkan. Bermakna kehidupan kita ini untuk persiapkan diri di dunia dengan amalan kebaikan untuk ke akhirat nanti. Di ketika Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang taqwa. Ya Ubay, mat taqwa? Wahai Ubay, apa itu taqwa? Sayyidina Ubay menjawab dalam bentuk pertanyaan kembali, ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan alaihi ashwak? Apakah Tuan Khalifah pernah berjalan di jalan yang ada padanya ashwak, duri-duri? Maka dia jawab, naam, ya. Fama fa'alta idzan? Apa yang Tuan Khalifah lakukan kalau begitu? Kata Sayyidina Umar, ijtahadtu wa syammartu. Pasti aku akan bersungguh-sungguh dan angkat jubahku jangan terkena duri itu. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, hakadha taqwa. Itulah at-taqwa. Masya Allah. Untuk merumuskan dan memudahkan perbincangan, Sayyidina Ali juga ketika ditanya tentang taqwa radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, beliau menjawab dalam yang paling ringkas dan paling menyeluruh sekali. Al-imtithalu bi awamirihi wal ijtinabu bi nawahihi. Taqwa itu dalam ungkapan buat apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dirangkumkan dalam
dua pernyataan berikut. Jadi buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, itulah at-taqwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini satu perkara ataupun satu mukadimah yang cukup menarik daripada yang bagi Ustaz tentang takwa, dan selalu kita mendengar dalam khutbah terutama orang lelaki, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Insya-Allah yang menjadi satu rukun ataupun perkara yang perlu disebutkan, seruan ke arah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak raikan Ustaz. Tafadhal. Soalan yang pertama menerusi sahabat kita di laman Facebook, Zaliha Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya Ustaz, apakah yang Al-Quran ertikan ataupun definisikan mengenai takwa, dan di manakah letaknya takwa itu? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Dari Kampung Setanggi, Johor Bahru bertanya Ustaz. Baik. Allahumma hidayatan lis-shawab. Apa maksud takwa sudah kita sebutkan tadi dalam bahasa yang mudah. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak sangat suruhannya Allah, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir itu umpamanya solat, menutup aurat, bermuamalah dengan baik dan sebagainya. Kalau batin itu menjaga hati daripada sifat-sifat mazmumah dan dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi itu yang dinamakan takwa, iaitu buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Kalau hanya buat yang disuruh, tinggal juga buat yang dilarang, itu tidak kena. Pesawat tidak mungkin akan terbang kalau hanya dengan satu sayap. Demikian juga kereta hendaklah berjalannya dengan 4 tayar. Kalau dia dengan 4 tayar itu tidak mungkin hanya 2 sahaja. Demikian, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu secara keseluruhan maksud takwa dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalau diringkaskan lagi dalam 115 ayat Al-Quran yang menyentuh tentang at-taqwa itu, dia melibatkan hanya 2 sahaja, iaitu satu, lakukan apa yang disuruh oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dalam bentuk hablum minallah, maksudnya hak-hak Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Begitu. Itu sahaja takwa. Bermaksud buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Semua perintah Allah itu yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia ataupun dengan makhluk yang lain. Di mana takwa itu? Ketika Nabi ditanya, Nabi menjawab dengan direct, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa itu adalah di hati. Kenapa? Sebab hati tadi nanti akan menggerakkan keseluruhan anggota badan. Kalau ia baik, maka jadi baik. Kalau tidak, maka tidak. Karena itu, at-taqwa itu puncanya adalah hati yang akan menggerakkan seluruh luar badan dengan anggota yang akan melakukan ketaatan kalau ia baik, kalau kemaksiatan kalau sebaliknya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan terus kita nak raikan lagi soalan. Tapi sebelum itu kita nak jawab dulu panggilan ataupun raikan pemanggil kita di talian pada ketika ini, Robizan Abu Bakar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan soalannya. Saya nak tanya bagaimana untuk kita jadikan diri kita sendiri ke arah takwa itu. Ya, baik. Itu saja. Terima kasih soalannya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, satu soalan cukup menarik daripada Pak Robizan Abu Bakar. Pertama, macam mana kita nak jadikan diri kita insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Langkahnya, Ustaz. Masya Allah, soalannya sangat bagus sekali. Kena tahu dulu maksud takwa itu, barulah boleh kita bergerak ke situ. Sama juga, saya nak jadikan orang yang taat untuk solat. Kenal dulu apa itu solat, apa pengertiannya, rukun-rukunnya, syarat sahnya, waktu dan sebagainya. Sama juga. Jadi takwa itu dikenal dahulu. Apa dia takwa tadi dalam bahasa yang mudah? Buat apa yang disuruh oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jalannya adalah ilmu. Mengenal apa yang disuruh oleh Allah, zahir dan batin. Apa yang dilarang oleh Allah, zahir dan batin. Satu. Yang kedua, amal. Apa yang kita tahu, amalkan. Itu. Al-Imamul Ghazali sangat simple sekali. Ketika beliau mengajar kita untuk supaya berakhlak baik, umpamanya. Kenal amal itu sahaja. Umpama hasad, kita kenal apa itu hasad. Jangan tahu saja dengan ilmu tapi amal. Maksud, tinggalkan apa yang dikatakan hasad itu. Sama juga dalam konsep ini, Puan Robizan, tahu dulu apa itu takwa, tadi sudah kita tahu.
tahu dulu apa yang disuruh oleh Allah, ditinggalkan zahir dan batin, maka kita berusaha semampu mungkin untuk mengerjakannya. Allahu Akbar. Dan itulah bila kita sebut definisi takwa, Ustaz dah jelaskan, cuma bila kita nak menuju ke arah itu kita sangat memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Sebab kalau kita nak beramal sesuatu amalan, nak amal senang tapi nak istiqamah tu, Ustaz, mungkin sedikit komen daripada Ustaz. Subhanallah, sangat benar sekali Ustaz Anas. Sehingga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengajar tentang istiqamah ini satu rezeki sebenarnya, Anas. Nah, di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Al-Imam Ibn Kathir menukilkan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, doa Allahumma rzuqna al-istiqamah. Itu saja. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ringkas saja, ya Allah, rezekikan kami istiqamah, itu saja. Nah, karena itu beramal biar dengan ilmu supaya kita tahu. Yang kedua, mesti ada jalan macam Ustaz Anas sebut tadi. Kalau kita nak berjalan ke akhirat, maksud saya menunaikan kefarduan agama dan apa yang disuruh oleh agama, jangan seorang-seorang. Dia mesti ada guru. Panduan itu, ya. Semulia-mulia Nabi SAW, makhluk yang paling mulia alal itlaq, ketika dalam peristiwa Isra' Mi'raj tidak berjalan seorang, tetapi dengan Malaikat Jibril alaihi salam. Ini isyarat, kata ulama, kalau nak belajar ilmu agama jangan seorang-seorang. Dia mesti ada panduan, dan panduan itu mesti betul. Guru yang mursyid. Malaikat Jibril itu sudah berpengalaman dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Gitu juga, ya. Bermakna orang yang ahli pada bidangnya. Dan hendaklah kita tahu bila guru yang mursyid ini, beliau akan tahu apakah dia halangan-halangan untuk orang itu dalam menempuh jalan. Sebab itu bukan senang nak istiqamah ini. Perlukan tadi bimbingan satu, yang kedua doa, jangan lupa Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita, dan semestinya, Ustaz, kita banyak lagi, Ustaz, soalan daripada sahabat kita yang kita nak raikan berkenaan dengan takwa di mana-mana ni menjelang Ramadan ni. Masya-Allah, tabarakallah, banyak perkara yang perlu sama-sama kita berhalusi untuk kita buat persiapan dan juga persediaan. Dan sebelum tu, Ustaz, kita raikan lagi pemanggil daripada sahabat kita ni, Siti Rohani. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Baik, Puan Siti Rohani, silakan soalannya. Ya, soalan saya begini. Di bulan Ramadan, di bulan puasa ni, kita nak melatih anak-anak berpuasa. Anak cucu berpuasa lah, supaya dia cuba berlatih rajin berpuasa yang umurnya 7-8 tahun lah. Baik. Jadi soalan saya begini, boleh tak kita melatih dia dengan syarat diberi upah lah sehari RM3 misalnya, ataupun RM5. Baik. Jadi dia pun rajinlah berpuasa, tahan. Duit raya. Boleh tak? Yelah, dia soal pahala tu Allah lah. Ya. Macam mana, boleh tak buat begitu? InsyaAllah. Baik. Baik. Bermakna bukanlah nak harapkan dia rajin puasa. Baik. Terima kasih. Itu soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan cukup menarik. Masya-Allah, dia biasa budak-budak tunggu duit raya, Ustaz. Masya-Allah, sebab puasa penuh bagi duit upah sebab puasa. Jadi insya-Allah, Ustaz, kita nak raikan soalan ni dan juga kita nak jawab selepas kita kembali daripada berehat. Seketika, saudara jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanya Ustaz sampaikan biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul untuk sama-sama kita bicarakan topik takwa
di mana-mana untuk Tanya Ustaz edisi menjelang Ramadan. Kurang 2 atau 3 hari saja lagi kita akan melangkah ke madrasah Ramadan. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk kita menempuh bulan yang penuh dengan keberkatan dan juga kemuliaan. Dan Ustaz, kita nak raikan soalan yang diajukan oleh sahabat pemanggil kita sebentar tadi. Puan Siti Rohani bertanyakan tentang upah yang kita berikan kepada kanak-kanak untuk kita memberikan galakan dan semangat kepada mereka. Misalnya duit raya dan sebagainya. Sebab sehari puasa RM10 contoh, Ustaz. Apa pendapat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang baik, kalau ia baik niatnya, maka wasilah itu, tools itu pun jadi baik juga. Nah, lil wasaili hukmul maqasid. Kaedah menyebutkan hukum pada jalan, cara itu mengikut apa hukum niatnya tadi tu. Jadi niat Puan Siti Rohani kita dan ibu-ibu di luar sana tu untuk supaya anak tu nanti berpuasa. Nah, niat itu kan baik. Maka wasilahnya itu pun baik juga selama mana tidak melanggar batas-batas syarak. Jadi salah satu caranya tak mengapa. Boleh dengan jalan kita bagi tahu siapa yang khatam satu hari puasa, kita bagi sekian-sekian. Boleh. Itu sebagai satu galakan sahaja. Jadi nanti bila mereka sudah berakal dan boleh memikirkan dengan baik, maka sedikit yang itu tidak kita teruskan sebab takut nanti dia berterusan begitu. Nanti niat budak tadi pun jadi lain pula. Berpuasanya bukan ikhlas tapi nak duit. Walaupun pada asalnya untuk didikan yang pertama sekali itu tidak mengapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mungkin sebagai cadangan kalau nak bagi duit tu jangan tunggu raya saja. Raya tu lain tak, tapi bagi waktu bulan Ramadan. Biasa ada duit raya, pada tahun ni kita buat duit puasa pula Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Cadangan sajalah Ustaz, masya-Allah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan daripada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Haji Muhammad Yusof. Ya, Tuan Haji, silakan soalannya. Ya, soalannya mengenai tajuk. Ini mengenai tajuk yang dikatakan menjelang Ramadan. Ya, ya. Jadi saya nak buat cadangan lah. Takwa di mana-mana. Jadi yang mana silaturahim yang telah putus masa lampau dapat dibaiki balik. Baik. Silaturahim yang telah putus. Jadi dapat dibaiki balik. Itu yang kita mengharap, kita doakan. Itu yang amat penting. Sebab apa? Kita takwa di mana-mana, jadi termasuklah silaturahim. Baik. Itu yang kita minta disambungkan balik. Bina semula. Saya cadangkan. Jadi minta Ustaz komenlah sikit. Baik Tuan Haji, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah. Semangat ni mewakili sahabat-sahabat kita. Soalan daripada Tuan Haji Muhammad Yusof bertanya tentang silaturahim Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Benda besar ni Ustaz. Silakan Ustaz. Sangat terbaik sekali cadangan itu dan ini tidak perlu kita menunggu raya. Betul. Tak menunggu bulan Ramadan bila-bila pun ya. Sebab silaturahim itu adalah anjuran di dalam Islam. Malah kebaikan-kebaikan itu banyak pada silaturahim. Dan silaturahim itu boleh memanjangkan umur. Apa kaitan silaturahim boleh memanjangkan umur? Contoh, kalau orang itu sakit, dalam ilmu kedoktoran dia akan meninggal dalam masa 2 bulan umpamanya. Tapi silaturahimnya bagus dengan ahli keluarganya. Lalu di kalangan mereka ada yang bagi mungkin bantuan kewangan. Lalu dia boleh beli ubat yang baik ataupun yang terbaik. Dia yang sepatutnya dalam ilmu kedoktoran ya, meninggal dalam masa 2 bulan kerana ubat yang baik dari Tuhan. Mungkin hidupnya dalam 20 tahun lagi. Gitu. Kerana dia telah memanjangkan silaturahim dan meneruskan silaturahim. Sangat bagus sekali Tuan Haji Yusof, dan ini setiap masa untuk kita panjangkan ini. Dan mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita yang mungkin tidak sefahaman, umpamanya mereka kasar dengan kita, jangan dibalas dengan kasar. La darara wa la dirar. Sesuatu kemudaratan itu jangan dibalaskan dengan kemudaratan. Sebaliknya doa Tuan Haji dan yang lain-lain
doa kalau berlaku mungkin tidak kesefahaman di antara ahli keluarga, adik-beradik dan kaum kerabat, kita doa Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lemutkanlah di antara hati-hati kami. Kalau tak hafal doa yang panjang tadilah, doa itu pun tak apa. Allahumma alif baina qulubina. Itu cukuplah. Ya Allah, lembutkanlah, jinakkanlah hati di antara kami. Itu antara doa supaya hati-hati yang mungkin bertelagah, berselisih pendapat tadi itu disatukan kembali. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita Daniel Aiman yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, benarkah orang yang bertakwa adalah orang yang tabah menghadapi ujian dalam hidupnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ujian manusia tidak sama, Ustaz. Masya Allah. Sedikit perkongsian. Sahih. Ya, memang benar. Memang benar antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah dia menjaga hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dan menjaga hubungannya dengan manusia, hablum minan nas. Dan apapun yang datang daripada Allah itu dihadapi dengan redha. Termasuk ujian tadi. Lalu kalau dia sabar, maka sabar adalah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa itu dia buat apa yang disuruh oleh Allah, zahir ataupun batin. Sabar itu kan batin. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, zahir maupun batin. Nah, batin itu tidak menyakitinya, tidak hasad padanya, itu batin. Kalau zahir tidak mencederakannya, itu. Apapun kebaikan itu semuanya termasuk di dalam at-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu penjelasan yang cukup menarik daripada yang bagi Ustaz. Dan walaupun ringkas, mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan hati serta muhasabah. InsyaAllah ni nak masuk Ramadan ni Ustaz. InsyaAllah. Saya bila teringat pasal silaturahim jadi masya-Allah rasa macam mungkin ada lagi orang yang kita belum sempat memohon maaf dan sebagainya Ustaz. Masya-Allah. Dan kita raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat pemanggil kita yang berikutnya di talian pada ketika ini. Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Melo Ismail ya? Ya, saya. Biasa di Facebook tanya soalan, hari ini buat panggilan. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah rezeki hari ini. Alhamdulillah. Silakan soalannya, masya-Allah. Ya, saya nak ajukan satu soalan. Ya. Nak tanya pada Ustaz, apakah yang dikatakan takwa yang hakiki sebenar yang ada dalam diri kita untuk kita kekalkan perkara ini? Baik, terima kasih soalannya. Itu saja soalan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Takwa yang hakiki Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah dalam diri kita. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Baik. Ayat yang kita bacakan tadi, Puan Melur dan semua pendengar penonton yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Sebab itu panggilan untuk takwa ini untuk orang yang beriman. Bermaksud orang yang beriman tandanya adalah takwa. Orang yang takwa itu tanda dia beriman. Itu satu. Dan bila Allah menyebut memanggil ataupun memerintahkan pada orang yang beriman, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang yang beriman ketika mendapat perintah daripada Allah untuk disuruh buat sesuatu, perintah daripada Allah untuk meninggalkan sesuatu, senang hati orang yang beriman. Dia khitab itu seolah-olah begini, khitab. Umpamanya saya bercakap dengan Ustaz Anas, itu maksudnya khitab. Maksudnya khitab suruhan itu seolah-olah jangan digambarkan. Seolah-olah saya dengan Anas, seolah Allah dengan manusia, seolah begitu pula, walaupun Maha Suci Allah daripada berjarak, Maha Suci Allah daripada dekat ataupun jauh. Tetapi nak tunjukkan dekatnya kita ini dikhitabkan oleh Allah. Hadirin, kalau Tuanku Sultan mahu berbicara dengan kita, siapa yang tidak suka? Walaupun sekejap kan, berbunga hati. Mungkin dalam kita punya Facebook tu berbulan-bulan. Itu kalau dapat berbicara dengan Tuanku Sultan ataupun orang yang kita sukai. Ini kan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya khitab tu kepada orang yang beriman. Karena itu takwa ini
dalam arti kata yang sebenar. Apanya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa, satu, menjaga hubungan dengan Allah, dengan manusia. Macam mana? Dilihat apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah tinggal, jangan dilakukan. Itu satu. Dan secara istiqamah. Bukan hari ini saja, tetapi secara istiqamah, berterusan dan dibaguskan lagi. Jadi kerana itulah takwa itu, orang itu mungkin hari ini takwa ya, esok mungkin tak takwa ya, mungkin benar. Sebab yang tadi Ustaz Anas sebutkan tadi, istiqamah tadi itu. Jadi kita minta takwa, Allah bantu untuk kita bertakwa, dan kita juga minta istiqamah, barulah jadi takwa yang sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berikutnya kita raikan lagi Ustaz soalan daripada pemanggil kita di talian pada ketika ini, Cik Haji Ismail Maisa. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Ana dan Ustaz. Saya Ismail. Okey, soalan saya Ustaz. Apakah ciri-ciri sifat bekerja bagi orang yang bertakwa di mana-mana di dalam kehidupan seharian sebagai satu ibadah kepada Allah SWT? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa dalam pekerjaan supaya menjadikan ini satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik soalannya. Cantik soalannya, masya-Allah. Ciri orang-orang yang bertakwa secara umum dahulu, sama ada dia pekerja ataupun dia majikan ataupun pelajar, semua sekali disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah yang kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah dia kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk pada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Ghaib ni bukan bermakna tak nampak. Tak nampak tu ghaib jugalah. Dan bukan bermakna benda tak ada. Ghaib itu termasuklah beriman pada Allah, itu ghaib. Beriman pada malaikat ghaib, hari kiamat dan sebagainya. Satu, wa yuqimus salah, dan mendirikan solat. Quran menggunakan perkataan iqamah, bukan mengerjakan solat, bukan melakukan solat. Kenapa? Iqamah ini ada maksudnya. Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir beliau Al-Quran Al-Azim, iaitu menjaga rukunnya, syarat sahnya. Di dalam solat dan di luar solat. Dan satu lagi tambahan ulama, iqamah. Istiqamah dia mendirikan solat, dan istiqamah dia bawa falsafah solat itu di luar solat. Itu maksudnya iqamah. Wa yuqimus salah. Sebab itu tidak disebut wa yaf'alus salah ataupun wa'malus salah, tapi wa yuqimunas salah. Tidak wa yaf'alunas salah ataupun wa melakukan salat dan menunaikan salat tadinya, wa ya'maluna salah wa wa yuqimuna salah, bukan wa yaf'aluna salah, ataupun melakukan salat itu. Baik. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan atas apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Terus, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka beriman pada apa yang diturunkan pada engkau ya Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan adanya kedatangan hari akhirat. Yakin tu nanti akan membuatkan suatu persediaan diri menghadapinya. Bukan yakin saja. Saya yakin kiamat, tapi tak ada persiapan pun. Itu tak jadi. Baik. Itu 5 basic ciri orang yang bertakwa tadi itu. Ketika dia menjadi seorang pekerja, dia beriman dengan perkara yang gaib. Kerana itu dia buat dengan jujur. Dia tidak menipu. Sebab dia tahu kalau dia menipu itu Allah yang gaib. Allah tahu. Gitu, dia buat sebaik mungkin. Sebab Allah akan menganjarinya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Siapa yang sebut ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk beriman dengan yang gaib, maksud Allah datangkan Nabi untuk bawa risalah. Apapun etika yang baik dalam pekerjaan itu, list down sahaja berapa, itulah takwa. Sebab hasil daripada dia beriman
ciri yang pertama tadi dengan yang ghaib, sehingga tidak ada orang dilakukan juga sebab dia buat itu bukan kerana orang, Betul. dia buat kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Sallallahu kita alaihi wasallam. duduk beramai-ramai ni, kita mungkin boleh rajin dan sebagainya melaksanakan ketaatan. Tapi bila kita duduk bersendirian, masya-Allah, hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kita perlukan bimbingan daripada guru yang mursyid sebagaimana di awal tadi Ustaz menyebutkan. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz. Dan waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang isteri yang solehah mendambakan pahala yang berterusan. Namun seorang perempuan ada halangan untuknya bebas keluar beribadah sebagaimana lelaki. Bagaimanakah tahap ketakwaannya seandainya ia lebih mengutamakan amalan-amalannya di rumah dengan terus taat kepada suami? Terima kasih Ustaz. Soalan daripada Rahimah Saud yang bertanya Ustaz. Mewakili kaum wanita, kaum ibu Ustaz, insya-Allah. Masya-Allah. Subhanallah, sangat bagus sekali soalan daripada Puan Rahimah. Saya teringat ada seorang sahabiyah yang bernama Asma binti Zaid. Ketika Nabi bersama dengan sahabat, lalu Sayyidatina Asma bertanya, "Ya Rasulullah, kami sama dengan lelaki, diperintahkan ini dan itu, tetapi orang lelaki pergi berjuang, kami duduk di rumah, di 4 penjuru rumah, sebab orang Arab rumahnya berbentuk petak gitu, nak 4 penjuru. Orang lelaki pergi buat haji, kami yang jaga harta mereka dan anak-anak mereka. Orang lelaki boleh pergi jauh untuk berbuat amalan, kami di rumah. Jadi apa yang kami dapat?" Nabi SAW berpaling. Maksudnya setelah tengok Sayyidatina Asma tadi tu, Nabi berpaling kepada para sahabat. Nabi mengatakan, "Apakah kamu pernah dengar soalan yang sangat baik sebelum ini seperti ini?" Masya-Allah. Kata sahabat, "Masya-Allah." Nabi pun kembali balik. Nah, sebab ini sunnah Nabi. Ketika orang berbicara dimanapun, idzal tafata faltafata bikulli jasadi. Nabi akan berpaling ke mana tu, itu tanda tidak kesombongan. Nabi mengatakan, "Wahai Asma." Asma tadi jadi wakil perempuan. Kembali pada perempuan-perempuan Al-Ansar, ya. Bagi tahu apa yang kamu lakukan membantu suamimu itu adalah pahala juga bagi kamu kalau suami itu melakukan. Karena itu, ya, walaupun di rumah taat pada suami, itu juga suatu ketaatan dan ketakwaan. Masya-Allah, mungkin Ustaz boleh kongsikan selepas ini amalan-amalan para isteri di rumah yang mungkin boleh diamalkan. InsyaAllah kita nak berehat seketika Ustaz. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah Tayana Ustaz. Sampaikan biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, menjelang Ramadan. Masya Allah, berbaki beberapa hari saja lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kita masih lagi berbicara topik takwa di mana-mana bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz soalan, tapi sebelum itu kita nak mengajak ramai lagi sahabat-sahabat yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan. Terus hubungi 03 7726 1603 atau paling mudah hantarkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Ustaz, amalan untuk kita nak sambung sikit, amalan untuk kaum ibu ataupun para wanita yang mungkin boleh diamalkan di rumah ialah bila Ustaz kita raikan soalan seperti tadi yang bertanya, ialah orang lelaki ni dia seronok boleh pergi masjid selalu, dia boleh keluar berjihad dan sebagainya, tapi kami di orang perempuan di rumah ni macam mana pula bahagian kami? Mungkin ada amalan-amalan yang mungkin boleh dikongsikan dan sedikit kebaikan takwa Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali amalan-amalan yang boleh dilakukan kaum ibu di rumah. Apapun kebaikan, amalan silakan. Cuma kita fokuskan kalau boleh biar ada buku amalan di rumah.
Zikir ni pelbagai, Anas. Betul. Cuma kata Imam Al-Ghazali, zikir itu mesti terpandu. Sebab banyak sangat kita tak tahu mana satu, tak tahu. Ni nak baca berapa, ni bila baca. Kerana itu secara khusus Al-Faqir menasihatkan setiap ibu di rumah kalau boleh biar ada buku amalan. Maksud saya satu buku amalan tu, dalam tu ada amalan. Gitu nah. Dalam amalan itu contohnya apa? Ma'thurat ke ataupun Ratibul Haddad, Ratib Al-Attas, Ratib Al-Adrus, Hizbun Nawawi, Hizbul Izzah, Manzil, Al-Wirdul Latif dan sebagainya, Hizbus Saifi dan salawat-salawat ada disusun oleh para alim ulama. Antaranya yang disusun oleh As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kitab tu kecil, Anas, tapi subhanallah macam-macam amalan dalam tu. Maksudnya kita terpandu apa yang harus kita baca ni, lepas tu ni apa pula. Kitab beliau bernama Khulasah min Syawariqil Anwar. Khulasah min Syawariqil Anwar. Habibna Habib Umar juga punya kitab amalan, iaitu Al-Khulasah min Madanin Nabawi. Khulasah min Madanin Nabawi. Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadiwi Al-Maliki hafizahullah juga punya kitab namanya Bekal Akhirat. Syekhuna Syekh Muhammad Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari juga ada kitab yang bernama Al-Awrad Az-Zainiyah Al-Makkiyah. Macam-macam lah, Anas. Kita dapatkan kitab itu, hadirin, di samping kita berzikir yang umum khair. Tetapi lepas subuh apa dibaca, zuhur apa dibaca, dalam rangka mengisi tadi itu, di samping ketaatan yang wajib kepada suami. Kebaikan takwa itu boleh kita letakkan sampai 9 sampai 10. Apa yang sempat Anas. Pertama sekali, orang yang bertakwa selalu bersama dengan Allah. Ma'iyatullah. Ini pangkat ma'iyah ini selalu didambakan orang. Ma'iyah, kebersamaan. Bukan Allah bersama tang mana kita, Allah ada. Maksud Allah menjaga kita. Bukti, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu dan ketahuilah bahawa Allah bersama. Tu orang-orang yang bertakwa bersama ni, maksudnya Allah jaga, Anas, pelihara dan sebagainya. Satu. Yang kedua, Allah akan bagi ilmu ladunni. Ilmu ladunni, ilmu tak perlu belajar. Tapi jangan tak belajar lagi. Belajar, sama-sama belajar, tapi hati itu dibersih dan sebagainya. Buat apa yang disuruh, tinggal yang dilarang. Allah akan bagi ilmu ladunni. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah. Nanti Allah akan ajarkan pada kamu apa yang kamu tidak pelajari. Ada banyak lagi, Anas, kita akan sambung nanti. InsyaAllah, masya-Allah, tabarakallah. Kita nak simpan kerana kita nak raikan lagi pemanggil Ustaz di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, siapa di talian? Saya Mustafa. Ya. Saya ada satu soalan tentang topik takwa di mana-mana. Baik, silakan. Okey, saya biasanya terlibat dalam kesesakan lalu lintas. So saya ada satu soalan tentang solat hormat waktu. Baik. Waktu kesesakan lalu lintas. Dan soalan saya ini dengan cara-cara untuk melakukan solat sama waktu, iaitu prosedur dia berapa rakaat. Sebab semalam saya ada buat sedikit carian di Google, dan tapi saya tak dapat prosedur yang sebetulnya. Kaifiat, baik. Okey. Terima kasih soalannya. Okey, sama-sama, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Encik Mustafa bertanya. Ni orang yang peduli dengan solatnya, Masya Allah. Walaupun dalam keadaan sibuk, dalam keadaan kesesakan lalu lintas, jadi solat hormat waktu sedikit. Mungkin kaifiat ringkas kepada Ustaz. Masya Allah, Encik Mustafa, kita yakin beliau mungkin salah seorang yang terlibat dalam pegawai ataupun yang terlibat dalam
kepolisan ataupun pegawai Petugas trafik, barisan petugas hadapan. barisan hadapan, frontlinersnya, kami sangat berbanggalah Betul. atas Tuan dan semua yang lain berjuang untuk kami dan ini suatu pengorbanan besar Ustaz Anas. Sebab kalau tidak ada pegawai trafik ataupun polis yang mengawasi lalu lintas, mungkin saya tak boleh hadir hari ini. Allahu Akbar, insya-Allah. Tak boleh berkongsi ilmu dan yang lain mungkin payah nak buat kerja sebab kalau tidak ada yang mengawalnya. Jadi kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairal jaza. Dan bertanya pula soalan yang bagus. Ini concern tentang solat. Nah, memang di dalam fiqh ada satu namanya solat hormatan lil waqti, iaitu solat untuk menghormati waktu. Iaitu di ketika memang ketika itu tak boleh nak solat di dalam waktu umpamanya. Contohnya, kita tengah driving ataupun tuan tengah bertugas contohnya. Sekejap lagi nak masuk asar. Zuhur tak dibuat lagi. Apa yang harus dibuat? Tanpa wuduk, tuan kena solat. Maksudnya cari kawasan ataupun di pos kawalan ke, mungkin kalau boleh tukarlah ya. Kalau boleh tukar sekejap dengan pegawai yang lain, tuan solat tanpa berwuduk. Tapi solatnya seperti biasa. Semata-mata solat untuk menghormati waktu tanpa berwuduk. Tapi solat tadi tidak sah. Dia cuma untuk hormatan lil waqti. Ini disebut di dalam kitab Al-Bujayrami Al-Khatib dan kitab-kitab yang lain. Memang ada yang namanya solat untuk menghormati waktu. Caranya tuan sama saja macam yang lain. Tidak ada qasar, tidak ada jamak di sini. Semayang macam biasa juga, tinggal lagi tidak berwuduk. Sembahyang nanti sebagai menghormati waktu itu dah nak habis. Sebab waktu itu tak boleh dia berlalu begitu sahaja. Maaf ya, maaf antara dosa besar yang mungkin dianggap biasa oleh seseorang, solat dibawa ke waktu yang lain. Allah. Maksudnya qada Ustaz Anas tanpa sebab. Tuan barangkali insya-Allah ada sebab menjaga lalu lintas dan sebagainya. Ini tanpa sebab dia solat juga tapi solat qada. Dibawa dalam waktu yang kedua. Ini dosa besar. Dah azan lah. Sudah azan. Dia walaupun dia solat qada nanti tanpa sebab lah. Dia delay. Itu. Allah. Itu sebenarnya na'udzubillah termasuk di dalam ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini termasuk di kalangan sahun orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bila mana dia kembali ke rumah dah selesai, wajib digantikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kaifiat ataupun kaedah pelaksanaannya itu jelas untuk kita sama-sama amalkan insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, Ruby Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada hal atau perkara yang melarang seseorang itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz dan da'i, biar tahu jangan keliru. Ini halangan-halangan seseorang untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin sikit perkongsian daripada Ustaz. Nah. Puan Ruby bertanya halangan-halangan bertakwa kepada Allah. Sudah pasti halangannya itu adalah sama ada syaitan, iblis, combine dengan nafsu. Harus kita ingatnya nafsu dalam diri. Syaitan, jin, iblis ini dekat luar. Unsur luaran. Unsur luaran. Iblis bukan dalamnya, tidak. Yang ada dalamnya adalah nafsu. Tapi nafsu ini dia boleh jadi makanan kepada anjing liar yang lapar, iaitu digambarkan iblis, jin dan syaitan. Kalau tidak dididik nafsu ini, umpamanya nafsu itu masih lagi dalam level nafsu ammarah ataupun nafsu lawamah sekalipun, dia seperti makanan kepada anjing yang lapar tadi. Jadi dia akan masuk ke sini disebabkan kita yang invite. Kalau tidak, yang akan masuk adalah malaikat. Karena itu, ini kita tahu tipu dayanya, dia untuk menghalang orang itu bertakwa, antaranya ialah dia tidak mahu kita belajar. Tidak belajar itu adalah satu cara iblis untuk menggoda manusia jangan bertakwa. Sebab kalau orang yang belajar, dia tahu. Bila tahu apa? Tahu tentang takwa. Apa maksud takwa? Tahu apa yang disuruh oleh Allah, zahir dan batin. Tahu apa yang dilarang oleh Allah, zahir dan batin. Karena itu, lawan pujukan syaitan, iblis. Yang kedua, nafsu tadi. Apa dia? Nafsu tak mahu nak belajar. Satu.
Nafsu tahu tapi tak mau nak amal. Itu antara penghalangnya lah. Dua yang besar, di samping kawan-kawan yang tidak baik, environment yang tidak kondusif, itu juga antara penghalang untuk orang itu melakukan takwa. Sangat penting duduk di dalam environment yang baik. Orang yang bertakwa, baik-baik, kita mudah jadi takwa. Tapi sebaliknya, kalau duduk seorang-seorang pula tu, dalam suasana yang tidak elok pula tu, dengan facilities yang berada di kanan kiri, dengan boleh melihat maksiat dengan jalan yang mudah, itu jaga-jaga. Itu boleh menjadi penghalang. Sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang seekor. Dia tidak memakan kambing yang segerombolan. Masya Allah. Tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi pemanggil di talian pada ketika ini, Haji Tukinun. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pagi ini Ustaz Mahathir Jul dan Dai Anas. Ya, Dai. Okey, soalannya begini loh Ustaz, saya pindahkan cerita. Saya nak minta penjelasan ataupun nasihat kepada Ustaz. Ada tak ataupun ada tidak di dalam dunia ni dan mana-mana Allah Ta'ala tak tahu yang kita ni buat jahat, buat baik, Allah Ta'ala tak tahu. Seolah-olah maknanya kalau kita bertakwa dalam tajuk takwa tadi, kan jangan buat jahat. Walaupun di mana pun Allah Ta'ala akan tahu kau buat baik dan buat jahat. Jadi itu saja soalan untuk pagi ini Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinun. Soalan yang cukup semangat. Masya Allah, tabarakallah, cukup menarik untuk sama-sama kita bahas. Masya Allah. Allah Maha mengetahui kemahiran dan batin kita. Sahih. Sahih. Tuan Haji Tukinun, soalannya sangat bagus. Beliau concern benda ini Ustaz Anas. Jawapan tadi Ustaz Anas dah sebutkan. Allah tahu zahir dan batin. Malah kalau kita pelajari sifat 20 ketika membahaskan tentang sifat ilmu, ta'alluq ilmu itu kepada yang wajibat, mustahilat, yang jaizat. Maksud Allah tahu tentang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan yang mustahil. Umpamanya Allah tidak ada anak isteri, Allah tahu tu. Dan jaizat ni seluruh apa yang dilakukan oleh manusia itu Allah tahu. Dan tahu itu bagaimana tahunya? Tahunya secara inkishaf. Inkishaf ni tidak terselindung pun. Malah sebelum Allah jadikan kita, Allah tahu. Sebelum Allah jadikan kita, Allah sudah tahu. Bermakna tidak ada dalam istilah agama ini Allah tidak tahu orang itu di mana pun sembunyi ataupun secara terang-terangan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, itu tidak ada istilah itu. Karena orang yang beriman mengakui dan Allah dan meyakini Allah tahu segalanya. Karena itu bila kita tahu akidah ini, tak beranilah kita nak buat maksiat, sama ada terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, sama ada berjamaah ataupun secara seorang orang. Allahu Akbar. Nak cari tempat yang Allah tak melihat kita mustahil. Masya Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita rahimkan lagi soalan daripada sahabat kita Mas Nida Johari di Facebook yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah caranya untuk kita meletakkan takwa di dalam tanggungjawab dalam kehidupan seharian, agar kita tidak melihat takwa itu hanya daripada sudut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Terima kasih Ustaz dan Dai, masya-Allah, tabarakallah. Konsep ibadah juga mungkin boleh Ustaz jelaskan. Sahih. Puan Mas Nida bertanya, nak terapkan takwa dalam kehidupan, bukan hanya di dalam ibadah. Barangkali yang dimaksudkan beliau ibadah khususiyah. Nah, ibadah itu ada dua, satu ibadah khususiyah, yang kedua ibadah umumiyah. Khususiyah itu ibadah mahdah yang kita sebutkan dengan solat, zakat, puasa, haji itu kan. Dalam kehidupan, dalam berkeluarga, dalam beruniversiti, dari dalam sekolah, dalam perniagaan dan sebagainya, kena bawa takwa itu. Apa dia takwa tadi? Yang mudah, kita ulangi sekali lagi, buat apa yang Allah suruh, zahir dan batin, dan tinggalkan apa yang dilarang, zahir dan batin. Macam solat, zakat, puasa saja tadi kan tu zahir. Jadi dibawa takwa itu ketika memasak umpamanya. Apa dia? Memasak dengan ikhlas. Memasak dengan benar-benar. Kalau ingredientnya garam begini-begini, jangan dikurangkan. Kalau
telur begini jangan dikurangkan. Nak ambil untung lebih. Maaf ya, maafkan saya. Maksudnya jangan sampai orang komplain dan sebagainya. Jadi buat yang terbaik. Apa pun yang kita lakukan. Menjadi siapa pun kita, jadi guru, isteri dan sebagainya, baru kita boleh bawa. Apapun yang diridai oleh Allah kita lakukan, yang tidak diridai oleh Allah kita tinggalkan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan insya-Allah Ustaz, selepas ini kita nak kongsikan lagi Ustaz sambungan kebaikan takwa ataupun manfaat atau faedah takwa. Insya-Allah kita nak berehat seketika. Dan Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru menjelangnya Ramadan. Masya-Allah, tabarakallah. Kita masih lagi bersama bintang ilmuwan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul. Untuk kita sama-sama masih lagi berbicara topik takwa di mana-mana. Panjang lebar telah pun dibahaskan oleh yang berbahagia Ustaz. Terus hantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi 0377261603. Tak paling mudah, terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Ustaz, sebelum kita nak kongsikan tambahan kebaikan takwa, ada 9 perkara Ustaz dah kongsikan beberapa sajalah, dan kita nak kongsikan dulu Ustaz. Soalan daripada sahabat kita nak bacakan di Facebook. Intan Zurina Abdul Razak, panjang soalannya, cukup menarik. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 26, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami sudah menurunkan kepadamu bahan untuk pakaian menutup aurat kamu, dan sebaik-baik perhiasan dan pakaian berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya." Ustaz, surah Al-A'raf ayat 26. Soalannya Ustaz, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pakaian yang terbaik adalah takwa sebagaimana ayat di atas? Dan yang kedua, bolehkah kita menilai tahap ketakwaan seseorang hanya melalui pakaiannya? Terima kasih atas pencerahan. Saya kira soalan cukup berkualiti Ustaz pada hari ini. Terima kasih. Subhanallah, soalannya sangat baik Ustaz Anas daripada Intan Zurina berkaitan ayat surah Al-A'raf ayat yang ke-26 ketika Allah tutupkan ayat ini dengan walibasut taqwa dzalika khair. Teringat ketika dapat ijazah guru Anas, ketika guru ikatkan serban dan bagikan rida. Guru kita akan kata ajastuka bi hadhihi al-amama. Last kali guru kita akan tutup walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Soalan ini sangat bagus sekali. Ulama mengatakan pakaian takwa di sini bukan pakaian yang kita pakai ini. Itu secara majazi. Pakaian, satu, orang yang memakai pakaian, dia menutup aurat. Orang yang bertakwa, dia menutup keaiban dirinya, kelemahan dirinya. Sebab dia akan menonjolkan sesuatu yang baik. Berakhlak mulia itu takwa. Buat baik, muamalah yang baik itu takwa. Jadi dia menutup keaiban-keaiban yang ada pada dirinya, seperti mana pakaian menutup aurat seseorang itu dan menutup keburukan seseorang itu. Bukan sahaja aurat tapi keburukan. Yang kedua, orang yang berpakaian itu cantik. Maka orang yang bertakwa melakukan ataupun mempamerkan takwanya itu dari segi percakapan, dari segi pergerakan, amalan, hatta jelingan, hatta pendengaran, itu cantik. Orang akan lihat akhlaknya bagus sekali. Seperti mana cantiknya orang berpakaian. Yang ketiga, orang yang berpakaian itu menutup dirinya ataupun menjaga dirinya daripada panas, daripada sejuk, daripada habuk-habuk. Begitu juga orang yang
mempraktikkan takwa dalam kehidupannya akan memperisaikan dirinya daripada tohmahan-tohmahan, daripada kata-kata yang tidak baik. Nah, kalau takwa itu dipraktikkan. Nah, jadi pakaian yang disebut di dalam ayat ini adalah majazi, bukan hakiki. Baik, yang kedua, takwa itu bolehkah dinilai melalui pakaiannya? Luaran semata-mata. Luaran semata-mata. Nah, kalau dijawab ya dan tidak. InsyaAllah. 50-50. 50-50. Ya dan tidak. Ya, memang kalau orang berpakaian, maafkan saya ya, selalunya lah kalau berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat, tak mungkin dia pergi, maaf ya, ke kelab-kelab, tempat-tempat yang tidak elok ataupun buat benda yang tidak elok dengan serbalnya, dengan jubah, dengan apa semua sekali. Kan itu boleh menghalang seseorang daripada melakukan kejahatan itu. Betul. Dan itu juga menampakkan ketakwaan pada dirinya. Tapi bukan semestinya. Betul. Tetapi sangat penting, macam tuan yang jaga trafik tadi itu. Betul. Kalau, maaf ya, berpakaian sebegitu, hatta seseorang yang paling besar dalam negara di stop akan stop. Betul. Nah, banding dengan seorang pegawai tinggi polis trafik, maaf, mungkin baru balik daripada solat subuh dengan baju solatnya lah, dengan kain pelikat, dengan baju Melayu jalan itu jam, dia pun tiup barangkali orang biasa pun tak peduli dah. Mungkin Haji mana baru ni kan. Walhal beliau adalah seorang ketua polis trafik umpamanya. Penting tak penting pakaian itu? Penting tapi bukan semestinya menunjukkan ketakwaan itu. Begitu tadi soalannya. Betul kan? Mudah-mudahan terjawab. Dan kita pula jangan salah gunakan pula pakaian terutamanya yang melibatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan ataupun kita letakkan di tempat yang tidak sepatutnya, walhasil mampu mengundang fitnah kepada agama yang kita cintai. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat penonton kita menerusi panggilan telefon Sufinah Yusof pada ketika ini. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan soalannya Puan Sufinah. Ustaz, macam ni kan, kalau kita, Allah kata sebaik-baik bekal adalah takwa, Ustaz. Ya. Lepas tu macam mana Ustaz nak jadikan seorang isteri ni yang istiqomah menjadi orang yang takwa, Ustaz? Adakah kalau kita solat di rumah, seorang-seorang, seorang je Ustaz, tak ada siapa pun kat rumah, lepas tu ataupun lebih baik ikut suami Ustaz pergi ke masjid, terutama solat-solat tarawih ni Ustaz ya. Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Soalan yang cukup menarik daripada Puan Sufinah Yusof. Kadang-kadang kita, jelas suami dapatlah merasa dengan imam, insya-Allah suaranya merdu imam dekat masjid, dekat surau, tapi bila balik rumah, yalah, suami ni pun ada sifat letih je Ustaz. Jadi tinggallah isteri seorang-seorang beramal dan sebagainya. Mungkin sebagai panduan untuk suami dan juga isteri di rumah Ustaz. Baik. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, selalu diulang dalam khutbah Jumaat ya. Dan hendaklah kamu sentiasa bersiap siaga dengan bekalan, dan bekalan yang terbaik adalah takwa. Dan tadi takwa di rumah, takwa di pejabat, takwa di universiti, takwa masjid surau pun takwa juga. Di Malaysia takwa, di Makkah takwa, Madinah, di mana-mana yang kita bicarakan sekarang ini. Hatta Puan Sufina, ya di rumah kita solat, buat yang terbaik untuk suami, untuk anak-anak, itu juga takwa. Dalam bab solat tarawih tadi, kalau suami ajak boleh ikut sekali. Kalau suami tak ajak, tak mengapa, jangan sedih, solat di rumah pun tak apa dengan anak-anak. Darjat dia pun sama. InsyaAllah. Kalau kita solat di masjid, mungkin suasananya berbeza lah. Macam Ustaz Anas sebut mula-mula tadi, semangat tu. Kalau seorang-seorang jadi takut letih cepat. Nah, tu yang pilih tak banyak tu. Tapi kalau di masjid, mau dengan zikirnya, dengan salawatnya. Nah, kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadwi Al-Maliki, demikian juga Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Orang yang mengantuk ni, kalau dia dengar zikir, paling kurang telinga dia berbuat satu yang baik walaupun dia mengantuk, dan memberi kebaikan, semangat itu. Nah, jadi kerana itu, kalau kesempatan bersama dengan suami, ya silakan lebih baik, nah, supaya
semangat lagi untuk beramal. Tapi kalau tidak dibawa, itu bukan sebab kita tidak terus bertakwa dan beramal. Allahu Akbar. Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan perkongsian mengenai kebaikan takwa. Ustaz, tafadhal Ustaz. Sangat baik soalan ini supaya kita tahu topik perbincangan kita ini sangat baik. Sebab kebaikannya sangat banyak. Antaranya lagi adalah jalan untuk keluar daripada permasalahan dalam kehidupan dan mendapat pahala yang banyak, dan Allah akan bagi rezeki. Buktinya Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan itu sebagai makhraja, jalan untuk penyelesaian kepada apapun permasalahan. Satu. Dua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki yang tak terkira-kira. Itu Masya Allah, pentingnya takwa dalam kehidupan. Di ketika lain, Allah akan jadikan urusan itu sangat mudah sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sesiapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu mudah sekali. Masya Allah. Nah, di ketika yang lain, Allah akan ampunkan kesalahannya dan Allah akan maafkan dia. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi. Allah akan kafarahkan kesalahannya. Maksudnya dibatalkan, diampunkan. Wa yu'zim lahu ajra. Allah akan besarkan, banyakkan akan ajra, ganjaran padanya. Itu banyak sekali fadilat orang-orang yang bertakwa. Barangkali kita kongsi satu lagi. An-najatu minan nar. Orang yang bertakwa akan dilepaskan daripada api neraka. Nanti mudah-mudahan kita selamat, Ustaz Anas dan lain. Titian siratal mustaqim itu pasti dan pasti orang akan melaluinya. Wa in minkum illa wariduha wa kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun daripada kamu pasti akan melaluinya. Itu adalah suatu ketetapan daripada Allah. Satu. Thumma nunjil ladzi nattaqau. Kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Masya Allah. Karena itu selamat orang itu daripada tercebur ke dalam neraka. Sebab titian siratal mustaqim itu digambarkan dia terlentang di atas api neraka. Api neraka itu begini. Ini neraka pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia bukan 1, 2, 3, tidak. Sebab itu dia seperti gaung sebegini. Sehingga dipanggil ainal mafar. Di mana nak kembali? Mana nak lari? Memang tak boleh dalam gaung tu. Dia bukan 1, 2, 3 gitu tak. Dia satu lembah gitu. Dan paling jauhnya neraka Jahannam, naudzubillah min dzalik. Orang yang bertakwa akan lepas daripada melintasi dengan selamat titian siratal mustaqim. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan terjawab dan juga memberi satu gambaran kepada kita tentang kebaikan dan juga manfaat takwa. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Abdul Karim Sufyan. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang-orang yang beriman menunaikan ibadah puasa agar akhirnya mencapai matlamat menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Soalannya Ustaz, bagaimanakah untuk mencapai darjat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa yang ditunaikan saban tahun? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Disebut saban tahun Ustaz. Jadi kita doalah mudah-mudahan tahun ini kita direzekikan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sedikit penjelasan Ustaz. Soalan sangat bagus sekali dan sangat relevan. InsyaAllah 2 hari lagi dengan izin Allah kita akan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. La'allakum tattaqun tu, walaupun kita terjemah semoga kamu bertakwa, ini untuk hamba. Tetapi daripada Allah pasti kamu bertakwa. Gitu. Sebab bila la'alla, Allah mengatakan asa, moga-moga, ataupun la'alla, itu untuk manusia mencapainya. Tapi daripada Allah pasti Allah akan bagi. Dan orang yang dalam ayat ini tadi sangat jelas disebut
berpuasa takwa. Apa kaitannya itu? Ini sangat baik sekali. Puasa salah satu ibadah yang sangat eksklusif untuk menjadikan seorang itu bertakwa. Solat boleh jadi takwa juga, ya. Zakat, ya. Sedekah, ya. Sakhawah, ya. Tetapi kalau bab puasa, dia lebih eksklusif. Antaranya menjadikan seorang itu ikhlas. Ikhlas salah satu ciri takwa. Ikhlas. Nah, orang kalau solat, kita tahu dia solat. Kalau haji, kita tahu dia pergi haji. Tapi kalau dia puasa, seorang pun tak tahu. Nah, Allahu Akbar. jangan-jangan baru tak saat, dia minum bayar. Keluar letih tu, letih macam orang puasa hari nak sana nah. Siapa pun tak tahu. Tapi dia ketika tak ada orang, dia tak berani minum walaupun seteguk minum air. Walaupun tak ada orang. Tu dia mengajak orang itu menjadi lebih bertakwa dalam arti kata ikhlas kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa ini dia luar biasa. Kita jangan lari daripada dua konsep tadi. Buat apa yang disuruh zahir dan batin, tinggal apa yang dilarang zahir dan batin. Nah, sama. Ini yang namanya takwa. Baik. Tuan-tuan, ini yang pelik takwa ni dalam bab puasa. Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang halal kerana perintah Allah. Makan, minum itu halal. Betul. Maaf suami isteri itu halal kalau buat hubungan itu. Di malam ataupun siang hari. Halal itu. Tengok tuan-tuan, takwa dalam bab puasa. Meninggalkan sesuatu yang halal hanya kerana menjunjung perintah Allah puasa daripada subuh sampai maghrib. Walal halal. Subhanallah. Sebab itu kata ulama, orang yang benar-benar menyelami falsafah puasa itu nanti lebih mudah Ustaz Anas meninggalkan yang haram. Kenapa? Yang halal sudah pasti halal, ditinggalkan menjunjung perintah Allah. Lebih-lebih lagi yang maharim, yang diharamkan oleh Allah. Kerana itu. Tapi ini perlu dengan ilmu dan perlu dengan petunjuk guru dan kawan-kawan dan environment yang baik-baik. Barulah kita dapat menyelami maknanya dan dibawa juga selepas Ramadan, bukan jadi hamba Allah yang Ramadanian, tetapi hamba Allah yang Rabbaniya. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Bila kita berbicara soal takwa ni, semestinya dia punya konsep dia Ustaz dah jelaskan tadi memang sangat luas. Walau apa pun juga keadaan dan juga rintangan yang mendatang dalam kehidupan kita, kita perlu sama-sama takwa. Sebagaimana yang disebutkan, mungkin sedikit saya nak kongsikan syair daripada Al-Imam Zainuddin Umar Al-Khindi, Ustaz, masya-Allah tabarakallah, dalam kitabnya Ya Bunaya, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, kerana takwa itu tidaklah bertapak di hati seseorang melainkan orang itu pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sambung Ustaz sedikit, orang yang gagah itu bukanlah orang yang mampu merebahkan musuh di jalanan ataupun merompak orang lain di jalanan. Tetapi orang yang bertakwa ialah orang yang paling gagah, ialah orang yang paling bertakwa. Ini orang yang paling tingginya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, kita nak tamat di TV3 siaran ketika ini. Kita nak sambung lanjutan 30 minit selepas ini di TV9. Banyak lagi yang akan kita kongsikan kepada para penonton untuk topik kita dalam Tanya Ustaz menjelangnya Ramadan, takwa di mana-mana. Kita nak berehat seketika, kita nak tamat di TV3. Kembali selepas ini lanjutan 30 minit di TV9 Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali kita dalam lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita bersama dalam Tanya Ustaz menjelang Ramadan. Kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul untuk sama-sama kita sambung diskusi topik takwa di mana-mana. Dan telah pun banyak kita raikan soalan daripada sahabat kita, telah banyak kita mendengarkan mutiara ilmu daripada yang berbahagia Ustaz. Kita nak
seru dan juga mengajak kepada para penonton untuk terus hantarkan soalan ataupun kemusykilan 0377261603. Hubungi kami dan anda juga boleh hantarkan soalan ataupun komentar anda di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah, dan kurang berbaki beberapa hari saja lagi. Sehari atau 2 hari saja lagi kita akan menempuh bulan Ramadan Al-Mubarak, dan Ustaz kita nak raikan pemanggil kita yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Salih bin Husin dari Kota Kinabalu, Sabah. Ya, silakan soalannya, masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Saya baru pertama kali buat panggilan ini. Ya, masya-Allah. Cuba sajalah, mungkin ini saya punya nasib baguslah. Alhamdulillah, rezeki tadi. Saya mau tanya ini Ustaz, pasal ini tentang solat ini kan. Ya. Sudah habis sembahyang maghrib. Kemudian lepas itu ada lagi sembahyang nisfu Syaban. Adakah itu Ustaz? Ya, baik. Itu sajalah Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, buat panggilan jauh dari seberang, masya-Allah, dari Kota Kinabalu, masya-Allah. Dan Ustaz pun mungkin dah biasa dengan masyarakat di Sabah dan juga Sarawak. Sementara Ustaz pun ramai kenalan-kenalan di sana, dan saya kurang memahami sikit slang orang Sabah Sarawak ni, tapi mungkin Ustaz boleh bantu saya, Ustaz, insya-Allah. Dan soalan tentang nisfu Syaban, mungkin sedikit perkongsian daripada Ustaz, walaupun kita dah lepas nisfu Syaban, dan mungkin ada juga amalan-amalan di antara maghrib dan juga isyak yang mungkin kita boleh amalkan. Baik. Syukran jazilan Ustaz Anas. Tuan Haji Saleh bertanya, ada tak solat malam nisfu Syaban? Dijawab ada. Tapi secara khusus solat itu memang tidak ada lah. Jadi solat yang dilakukan pada malam nisfu Syaban itu dalam kategori solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Harus kita faham di dalam pengajian fiqah, kalau solat sunat itu, ia cuma wajib satu sahaja, iaitu qasad. Kalau fardu, maaf kita kembali sedikit supaya tidak keliru. Kalau solat fardu dalam niat itu kena ada 3. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Kalau solat qabliyah, ba'diyah, rawatib, dia ada qasad dan ta'yin. Tidak perlu fardu sebab bukan fardu. Kalau solat sunat mutlak ataupun tatawwu', itu hanya satu sahaja, iaitu qasad. Sahaja aku solat, Allahu Akbar, sah. Kenapa malam itu disebut dengan malam solat nisfu Syaban? Sebab menyebut nama nisfu Syaban itu namanya ta'yin. Bila ta'yin, itu menjadi sunat menta'yinkannya tu. Bukan solat itu memang namanya solat nisfu Syaban, bukan. Tidak ada solat nisfu Syaban secara khusus, tetapi dita'yinkan itu untuk mendapat sunatnya. Sama juga dengan solat hajat. Kalau kita ada hajat, usalli Allahu Akbar, sah. Sah, tetapi kita ta'yinkan hajat, itu menjadi sunat dalam membicarakan tentang rukun niat. Dalam rukun niat tu ada rukunnya. Jadi kerana itu orang yang solat pada malam nisfu Syaban itu tidak mengapa, sebab itu termasuk di dalam solat sunat mutlaq. Adapun adakah Nabi mengatakan solat khusus nisfu Syaban? Jawabnya tidak. Tetapi tidak juga dilarang untuk melakukannya, dan ulama menyebut nisfu Syaban itu kerana nak mengambil pahala pada ta'yin dalam solat sunat mutlaq. Itu. Allahu Akbar. Dan masya-Allah tabarakallah, semestinya banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh amalkan. Ustaz pun selalu kongsikan dengan kita para penonton, amalan antaranya waktu yang cukup genting antara maghrib dan juga isyak. Jangan kita biarkan ianya berlalu dalam keadaan kita melakukan perkara yang lara. Ustaz, masya-Allah tabarakallah. Dan mungkin kita nak naikkan lagi Ustaz soalan daripada pemanggil kita di talian pada ketika ini, Encik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Muhadir Jul. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. La'allakum tattaqun, yang tu yang kita nak sangat tu. Ini Ustaz, semua orang nak puasa supaya dapat ketakwaan itu. Persoalannya Ustaz, untuk mendapat
ketakwaan ini bukannya mudah sebagaimana kita cakap, Ustaz. Kadang-kadang kita puasa okey dah. Semua okey, mata, telinga, semua puasa dah. Tak makan, tak minum. Masalahnya bila sampai ke bazar Ramadan kan tengok batu-batu panggang pun sedap, Ustaz. Jadi beli banyak-banyak, membazir. Jadi tak makan pun masa buka nanti. Minum air segelas dah kenyang, Ustaz. Jadi soalan saya, bagaimanakah pelan tindakan kita lah, Ustaz, kalau boleh yang terbaik untuk kita supaya mendapat ketakwaan tu. Tidak ada perkara-perkara yang lara yang macam tadi tu, beli banyak-banyak membazir tu, Ustaz. Kalau boleh ada tip-tip yang terbaik lah untuk kita mendapat ketakwaan daripada puasa kita ini. Itu saja. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid, soalan yang cukup menarik. Saya pernah ditanya satu soalan, Ustaz. Guru saya tanya, dia kata, siapakah orang yang paling gembira bila masuk Ramadan? Saya pun fikir susah juga nak jawab. Mungkin orang soleh dan sebab dia orang gembira, rupanya peniaga bazar, dia kata. Sebab untungnya berlipat kali ganda. Saya pun gelak, masya-Allah, tabarakallah. Jadi bazar Ramadan, jangan jadikannya bazir Ramadan, Ustaz. Ramadan pesta ibadah, bukan sekadar pesta juadah. Sedikit jelasan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Omar daripada Pahang. Bagaimana nak mencapai takwa di bulan Ramadan itu dalam berpuasa dan ibadah-ibadah di dalamnya. Mari kita kembali apa yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Beliau peringatkan puasa ni ada 3 peringkat. Satu, saumul umum, puasa orang awam sahaja. Apa dia? Kafful batni wal faraji an qada'i syahwat. Tahan makan dan minum, perut maksudnya, dan syahwat bersama dengan suami isteri di siang hari. Kalau puasa ni itu sama dengan, maaf ya, puasa budak-budak sahaja. Baik. Paling kurang biar puasa yang kedua, walaupun puasa yang ketiga ni payah kita nak ambil. Puasa yang ketiga ni puasa orang yang terlebih khusus. Para nabi, para aulia. Sebab puasa mereka itu saumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati. Berpuasa hati daripada perasaan-perasaan yang rendah dan fikiran-fikiran keduniaan. Bagi mereka kalau berfikir tentang Ramadan, tentang bazar tadi itu, tentang makanan tadi itu sudah mencederakan puasa mereka. Jadi kalau kita barangkali payah sikitlah nak ke situ. Tapi paling kurang yang kedua tu Sa'anas, iaitu puasa khusus. Apa dia puasa khusus? Al-Imamul Ghazali sebut, iaitu kaffus sam'i wal basari wal lisani والبطن واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. Jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga lidahnya, jaga tangan dan kaki dan seluruh anggota daripada jangan berbuat maksiat. Itu. Karena itu nak mencapai ini, Imam Ghazali masya-Allah bagi kita petua. Jaga 6 ini, sama-sama diingat, jaga 6. 1, jaga pendengaran. Ada huraiannya di situ. Jangan mendengar yang tak elok, mendengar Al-Quran dan sebagainya. Yang kedua, yang lara. Yang kedua, jaga penglihatan. Banyak lagi kupasan di situ. Yang ketiga, jaga lisan ini. Lisan ni kecil je ni. Orang Arab sebut saghirul jismi kabirul ithmi. Kecil je badan lidah ni, tapi dosanya besar. Anggota yang boleh berbuat dosa ada penjaganya tu. Mata ada jaganya, telinga ada jaga. Kemudian lidah ni ada 2. Kemudian jaga tangan dan kaki. Ketika makan jangan makan benda halal yang terlalu banyak, dan yang terakhir bawa 2 sifat, khauf dengan raja. Khauf takut tidak diterima pahala puasa dan ibadahnya, dan raja mengharapkan daripada Allah penerimaan. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Dan huraiannya insya-Allah kita akan mungkin kongsikan selepas ini kalau sempat, Ustaz. Kita nak berehat seketika. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru menjelang Ramadan. Dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul untuk sama-sama masih lagi kita diskusikan topik takwa di mana-mana. Dan Ustaz, pemanggil di talian pada ketika ini kita nak raikan terlebih dahulu Mamu Hanifah dari Pulau Pinang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i dan Ustaz dan kru-kru semua mendoakan insya-Allah selamat kita ni daripada bala pesaka semua. Amin, kita insya-Allah, semua kita doa berjaklah. Ya, amin. Tuhan ambil balik penyakit-penyakit Amin, ni semua. insya-Allah. Semua takwalah pada Allah. Betul-betul punya takwa. Kita akan penyakit ni Tuhan ambil balik. Mamu doalah angkat semua-semua. Amin, Doa insya-Allah. banyak-banyak. Baik. Yang dua saja, tapi soalan Mamu, kadang-kadang Mamu takwa. Takwa untuk nak dapat satu barang sajalah. Ya, Mamu baik. nak takwa. Untuk anak bini Mamu pun Mamu takwa juga. Sebab Mamu nak kecek satu barang apa. Tapi tak orang pun lah betul. Tapi Ya. adakah takwa Mamu Tuhan nak terima? Baik. Niat Mamu dah tak betul. Jadi lagi satu tu adalah di bulan puasa ni. Air senayan dan kami duk puasa. Tapi puasa tu Mamu boleh. Puasa ada air senayan yang datang ni. Baik. Yang tu lah soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa-doa kat Mamu bagi sama-sama. panjangkan umur, Amin, berkelas, insya-Allah, mudah-mudahan. rezeki orang kat Mamu. Doa lah banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah, soalan dan juga doa permintaan tu yang cukup ikhlas daripada Mamu Hanifah dari Pulau Pinang bertanya tentang ialah kita beramal untuk mendapatkan sesuatu. Takwa kita buat pun untuk mendapatkan imbalan atau ganjaran. Adakah salah Ustaz? Ya. Masya-Allah, terasa ni keikhlasan yang tuntas daripada mamu kita yang sentiasa bersangka baik dan berusaha untuk jadi orang yang terbaik untuk diri beliau dan keluarga dan untuk kita semua juga. Ya, kalau kita buat sesuatu kerana sesuatu, memang pada asalnya tak kenalah. Kenapa? Sebab sesuatu itu hanyalah kerana Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak mengapa berbuat sesuatu untuk dapat syurga umpamanya. Berbuat sesuatu untuk dapat pahala umpamanya. Tidak mengapa. Untuk peringkat orang awam. Untuk peringkat orang yang sudah tinggi, memang itu malah dianggap sebagai syirik. Sebab, kerana mengharapkan syurga, syurga itu kan makhluk. Betul. Mengharapkan pahala, pahala itu kan makhluk. Tapi ini untuk peringkat tinggilah. Untuk kita, tidak mengapa. Dalam Al-Quran hadis banyak sekali disebut kalau kamu buat lagu ni dapat ni, buat satu ni dapat ni, tak mengapa. Nah, pada asalnya tidak mengapa, tapi diperbetulkan supaya kita naik taraqi. Bukan setakat kita syariat saja, biar kita jadi hakikat. Hakikat ni kita bukan tengok sesuatu secara zahir saja. Contohnya pasal apa sembahyang? Pasal Allah suruh. Lagu tu nah. Kita nak lebih daripada itu. Pasal apa sembahyang? Pasal Allah suruh satu. Kerana ada rahsia di dalam dia tu. Ketenangan, pemberian, ataya, fuyudat, macam-macam lagi. Pemberian rohani ataupun yang hissi, yang nampak. Kerana itu sama juga tadi Mamu mengharapkan supaya sama-sama kita berusaha untuk kita dan untuk anak isteri kita. Kita buat yang terbaiklah untuk kita dengan anak isteri kita. Kita nak islahkan anak isteri kita, kena islahkan kita dulu. Bersungguh-sungguh. Setakat mana yang kita mampu. Selebihnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Macam kata Mamu tadilah, banyak-banyak doa, sama-sama kita doa insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan Siti Salwa Wawa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya Ustaz, betulkah seseorang muslim yang baik itu belum tentu dirinya bertakwa kepada Allah? Tetapi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah itu adalah dalam kalangan orang yang baik-baik. Moga mendapat pencerahan daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Dan tambahan yang terakhir, manfaat takwa yang Ustaz minta Ustaz kongsikan insya-Allah. Terima kasih bertanya Siti Salwa. Betul ke seorang muslim yang baik belum tentu dirinya bertakwa? Dia jadi rasa
tak apa nak kena. Kenapa? Sebab orang yang baik dia mesti bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu dialah orang yang baik. Kena-kena ke situ. Dia kena kat situ juga. Jadi orang yang baik itu dia memang bertakwa. Dan tanda dia baik, dia bertakwa. Lagu tu takwa yang kita sebut tadi, kembali balik, buat apa yang disuruh oleh Allah zahir dan batin, buat apa tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah zahir dan batin, dengan kita menjaga hubungan hablum minallah hablum minan nas. Baik, mari kita sedikit lagi hadirin, ada 3 lagi kita nak kongsi. Kalau kita bertakwa ni apa manfaat dia? Allah sebut orang yang bertakwa dapat syurga. Dapat syurga. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah dia syurga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang mereka itu bertakwa. Jadi syurga untuk orang yang bertakwa. Kemuliaan dunia dan akhirat kalau orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu, orang yang paling takwa, yang boleh jadikan dirinya bertakwa. Yang terakhir boleh kita kongsikan, dia orang yang bertakwa ni, dia dapat membezakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Dia menghapuskan kesalahan dan diampunkan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, wahai orang yang beriman, kalau kamu bertakwa, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan kamu pembatas. Dia tahu mana hak, mana yang batil. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan dosa kamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang mempunyai fadilat-fadilat, kurniaan-kurniaan yang agung. Itulah yang disenaraikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bagi orang yang bertakwa itu dapat kebersamaan kepada Allah, ilmu ladunni, keluar daripada permasalahan, diberikan rezeki, lepas daripada api neraka, dijanjikan syurga, kemuliaan dunia akhirat, pembeza, dan diampunkan dosa dan kesalahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, kita sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum itu Ustaz, mungkin sebagai satu rumusan apa yang kita kongsikan, kurang lebih 2 jam kita berlayar dalam samudera ilmu tentang takwa di mana-mana ni. Apa pun yang kita lakukan dalam hidup, kita perlu meletakkan takwa sebagai asas. Dan Ustaz, kita dah nak masuk Ramadan, mungkin sedikit nasihat ataupun ada amalan-amalan pesanan yang terakhir pada Ustaz, sempena gini kita nak melangkah ke alam Ramadan ni Ustaz. Sedikit Ustaz. Sahih. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan saya, Ustaz Anas dan kita semua sampai ke bulan Ramadan, hadapi Ramadan dengan ilmu fiqh, dengan ilmu tasawuf, supaya kita berada di jalan syariat dan mendapat kemanisan hakikatnya itu. Faman bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sesiapa beramal tidak dengan ilmu, tidak tahu hukum hakam puasa, amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tak nak yang syariat saja. Kita nak puasa khusus yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tadi. Jadi persiapkan fizikal, persiapkan ilmu, persiapkan rohani kita menghadapi Sayyidu Syuhur yang kurniaannya sangat luar biasa sekali di bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ustaz, sebagai satu persediaan yang penting untuk sama-sama kita melangkah ke alam Ramadan ni, ke dalam bulan Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam ni, ialah dengan kita ilmu Ustaz. Masya-Allah tabarakallah, perlu sama-sama kita pelajari, dan yang paling penting dapatkan daripada sumber yang sahih lagi tepat Ustaz. Itu yang paling utama sekali. Sebab jelah kadang-kadang kita dapat satu perkara ni, kita perlu untuk tabayun terlebih dahulu, kena semak terlebih dahulu. Dan Ustaz, kita nak minta Ustaz tutup dengan sedikit doa sempena dengan penghujung Syaban ni Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dan sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Dipersilakan Ustaz dengan doanya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma barik lana ma baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة يا أرحم الراحمين
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waj'alna minal ladzina tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah khair diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Mahathir Haji Jol atas perkongsian bersama kita pada pagi ini, takwa di mana-mana. Dan para penonton jangan lupa sebagaimana biasa pada jam dan juga waktu yang sama esok hari kita akan bersama dalam tayangan Ustaz menjelang Ramadan bersama moderator Da'i Hilman dan panelnya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dengan topik Di Ambang Ramadan. Jadi sama-sama kita terus kongsikan, hantarkan soalan dan juga kemusykilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Baiklah, sebagaimana biasa pesanan terakhir saya, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi. Salam menuju Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.